Kemudian kita juga sebagai anggota lembaga, kita juga tak boleh lari daripada membuat aturan aktiviti dari masa ke semasa bagi pelaksanaan aktiviti koperasi dengan kelulusan mesyuarat agung dan mengemukakan satu salinan dalam tempoh 30 hari kepada Suruhanjaya mengikut Fasal 3 Undang-Undang Kecil 9. So setiap aturan-aturan yang telah kita buat melalui dan telah diluluskan dalam kita buat dan kita bincangkan dalam mesyuarat lembaga, kemudian kita akan table out dalam mesyuarat agung tahunan. So bila kita dah bincangkan dalam mesyuarat agung dan mendapat kelulusan daripada anggota-anggota, kita hendaklah menghantar satu salinan aturan aktiviti ini kepada Suruhanjaya dalam tempoh 30 hari daripada tarikh mesyuarat agung tahunan yang meluluskan kita punya aturan aktiviti tersebut mengikut Fasal 3 Undang-Undang Kecil 9. Tuan-tuan dan puan-puan juga mestilah mencadangkan anggaran belanjawan termasuk allowance kepada anggota lembaga dan jawatan kuasa audit dalaman untuk dibentangkan di mesyuarat agung tahunan koperasi. Kita tahu allowance mestilah dibayar kepada anggota lembaga walaupun mestilah dibayar kepada lembaga. So contoh dia allowance mesyuarat, allowance perjalanan, allowance berkhusus dan allowance yang difikirkan perlu dan kita mestilah masukkan dalam anggaran belanjawan supaya setiap perbelanjaan yang kita lakukan itu kita memberitahu, kita telus kepada anggota-anggota koperasi. So maknanya tak ada perbelanjaan yang kita sembunyikan daripada anggota-anggota koperasi. Kemudian kita mencadangkan saraan kepada anggota lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari koperasi untuk dibentangkan di mesyuarat agung tahunan koperasi. Ini kalau dalam kes koperasi kita ada subsidiari, tapi koperasi kalau tak ada subsidiari tidak jadi masalah kepada kita. Kemudian kita juga kena mengawasi kecekapan, tata tertib dan daya usaha semua pegawai dan pekerja koperasi dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab mereka. So jangan berikan 100% kepercayaan kepada mereka untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab mereka. Sekurang-kurangnya sebagai anggota lembaga ni kita mestilah simpan sedikit syak wasangka kepada mereka supaya kita boleh terus memerhatikan gerak-geri dan juga dia punya tata tertib mereka. So maknanya kita kena awasi mereka daripada masa ke semasa supaya tidak boleh berlaku penyelewengan di kalangan pekerja-pekerja yang terdapat di dalam koperasi. Kemudian kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu BB, memastikan kerahsiaan maklumat perniagaan koperasi dan anggotanya terpelihara. So maknanya semua maklumat-maklumat tentang perniagaan koperasi dan anggotanya terpelihara. Itu sebabnya dalam mesyuarat lembaga, ada orang bertanya kepada saya, boleh tak dalam mesyuarat lembaga ni kita panggil pengurus koperasi masuk sekali dan kita bermesyuarat sekali dengan mereka. Pada saya ini adalah tidak wajar supaya segala kerahsiaan maklumat tentang perniagaan kita, supaya bilangan anggota-anggota lembaga koperasi saja yang tahu. So bila ada orang yang lain selain ini, adalah sukar untuk kita memastikan kerahsiaan maklumat tersebut tidak tersebar kepada kita punya pesaing yang terdapat di dalam pasaran. So kita kena pastikan apa yang kita lakukan, kita bincangkan dalam mesyuarat lembaga itu, dia segala benda adalah rahsia. Kemudian
ada sesetengah koperasi bertanyakan kepada saya, boleh tak kita lantik pengurus sebagai pencatat minit? Saya kata bila pengurus menjadi pencatat minit, maknanya tiada kerahsiaan maklumat lagi yang terdapat di dalam koperasi. Semua diketahui oleh pengurus. So maknanya kita dah lantik setiap usaha koperasi, sepatutnya setiap usaha koperasi lah yang mencatatkan segala perjalanan mesyuarat lembaga tersebut, ya. So kita tengok pada bahagian CC, iaitu melaksanakan tugas lain sebagaimana yang ditentukan oleh akta, peraturan, perintah, garis panduan, arahan Suruhanjaya, undang-undang kecil dan mesyuarat agung dari semasa ke semasa. Ini adalah tugas-tugas yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan yang ditentukan oleh akta. Misal kata ada perubahan pindaan kepada akta, tuan-tuan kena tengok adakah apa yang termaktub dalam akta yang baru itu ada tugas dan tanggungjawab yang perlu tuan-tuan pikul kita tengok balik. Kemudian peraturan, perintah, garis panduan, yang mana kita seperti yang kita ketahui, garis panduan ini dikeluarkan daripada semasa ke semasa oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Dan undang-undang kecil kita boleh pindah daripada masa ke semasa. Tak semestinya apa yang kita buat pindaan undang-undang kecil itu terus saja diterima oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk kita buat pindaan. Dia kadang-kadang kita buat pindaan tu, kalau dia rasa tak relevan tentang pindaan tersebut, dia tidak akan membenarkan kepada pindaan yang dilakukan oleh kita barisan lembaga, ya. Kemudian kita tengok kepada fasal 443, ya. Seseorang anggota lembaga yang memegang suatu jawatan atau memiliki suatu harta atau kepentingannya berkaitan dengan perniagaan dengan koperasi yang sama ada secara langsung atau tidak langsung suatu kewajipan atau suatu kepentingan yang mungkin wujud yang bercanggah dengan kewajipan atau kepentingan sebagai anggota lembaga. Koperasi hendaklah mengisytiharkan di dalam mesyuarat lembaga pertama yang diadakan selepas pelantikannya atau dia memiliki harta atau perniagaan tersebut mengenai hakikat, jenis dan takat percanggahan yang mungkin berbangkit. Ini telah dijelaskan dalam kita punya tadi akta koperasi, iaitu pendedahan kepentingan, pembiayaan Islam dan juga pendedahan percanggahan kepentingan lembaga. Kita tahu tadi dalam seksyen 44A dan juga 44B telah diperjelaskan, dan dalam undang-undang kecil juga telah diperjelaskan betapa pentingnya supaya kita nak mengikut akta, peraturan, undang-undang kecil, aturan, supaya barisan-barisan lembaga ini adalah mereka yang telus, ya, yang tidak mempunyai niat yang tersembunyi di sebalik satu jawatan yang mereka terima di dalam koperasi. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas, ya, dengan apa yang saya maksudkan tentang kuasa dan juga kewajipan tuan-tuan dan puan-puan sebagai lembaga, iaitu authority dan juga responsibility, yang mana kita tidak boleh lepaskan kepada orang-orang yang kita lantik. Sebagai contoh pengurus, kita tak boleh lepaskan segala kuasa dan kewajipan tuan-tuan ini kepada pengurus ataupun kepada kerani ataupun sesiapa saja yang kita lantik di dalam koperasi. Saya rasa saya akan berhenti setakat ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap ini sedikit sebanyak akan membuka mata dan membuka minda tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi seorang lembaga yang boleh melaksanakan kuasa dan menjalankan kewajipan tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga koperasi.